Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fazrina Abdullah dalam Buletin Pahang 30 November 2021. Sebanyak 75% kawasan yang mengalami hakisan dan mendapan tanah di Tasik Chini telah berjaya dipulihkan. Pengarah Perhutanan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Hizamri berkata, ini melibatkan kawasan seluas 1.75 kilometer. Katanya dengan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Pahang melalui wang pemulihan bersama sebanyak 2.5 juta ringgit, 75% kawasan di Tasik Chini telah berjaya dipulihkan setakat ini. Pemulihan kawalan hakisan dan mendapan tanah dalam zon penampan di Tasik Chini seluas 1.75 kilometer melibatkan fasa pertama. Semalam, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail mengadakan lawatan ke Tasik Chini dan turut dihadiri Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Encik Muhammad Syarim Haji Mat Zain. Sementara itu, beliau berkata sebanyak 45% daripada 200 hektar kawasan terjejas di Tasik Chini telah ditanam dengan spesies tanaman tutup bumi bagi penghijauan semula kawasan terjejas sejak Jun lalu. Bagi kawasan penghijauan ini, Kerajaan Pahang melalui kumpulan wang pembangunan hutan telah memperuntukkan sebanyak 3.95 juta ringgit. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail menyaksikan majlis menandatangani jalinan usaha sama di antara anak syarikat Yayasan Pahang, YP Hivia Sdn Bhd dan Damai Crop Sdn Bhd hari ini. Majlis yang diadakan di Kompleks Yayasan Pahang itu adalah bertujuan usaha sama tanaman kelapa sawit di Ladang Kuala Sat, Ulu Tembeling, Jerantut. Pada majlis menandatangani itu, YP Hivia Sdn Bhd diwakili oleh Pengurus Besar Encik Surya Osman, manakala Damai Crop Sdn Bhd diwakili Pengarah Eksekutif Yang Hormat Datuk Muhammad Zaili Muhammad Yusof. Orang ramai, terutamanya penduduk kampung, diingatkan supaya berhati-hati dan tidak terpedaya dengan taktik sindiket yang menyewa tanah untuk melupuskan sisa toksik. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, maklumat tersebut sebahagian besarnya diperoleh hasil aduan orang ramai yang mengesan taktik kotor sindiket tidak bertanggungjawab itu. Beliau berkata pihaknya percaya sindiket berkenaan adalah daripada kilang-kilang haram yang tidak mendapat kelulusan kajian penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. Kerajaan negeri melalui Jabatan Alam Sekitar JAS akan memantau perkara itu dan beliau harap orang ramai akan terus membuat aduan kepada JAS jika mengesan perbuatan sindiket tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar berkata sindiket tersebut dikesan tidak menggunakan nama syarikat mereka, sebaliknya melantik ejen bagi melupuskan sisa toksik berkenaan. Beliau berkata kerajaan negeri berkemungkinan menaikkan kadar denda yang lebih tinggi atas kesalahan pencemaran alam sekitar demi memberi kesedaran kepada semua pihak. Ini penting kerana pihaknya mahu kilang-kilang di negeri ini melaksanakan elemen persekitaran, sosial dan tadbir urus ESG sejajar dengan agenda kelestarian dan pertumbuhan hijau. Pihak pemaju yang gagal menyiapkan projek pembinaan sehingga mengakibatkan masalah banjir akan dikenakan tindakan undang-undang. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib berkata, tindakan ini boleh diambil sekiranya pihak pemaju didapati tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata pihaknya boleh mengambil tindakan kepada pemaju termasuklah membatalkan kontrak mereka dan tindakan undang-undang akan dikenakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian penutup latihan amal pengurusan bencana banjir pelbagai agensi MDEX di Dataran Cenur semalam. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Datuk Abdul Wahab Mat Yassin, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad dan Pengarah JBPM Pahang Yang Berbahagia Insinyur Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa.
Tambah beliau lagi, pihak pemaju perlu sentiasa mematuhi tempoh masa projek yang dilaksanakan bagi mengelakkan daripada berhadapan dengan tindakan sedemikian. Sementara itu, beliau berkata pihaknya juga telah mengenal pasti lokasi yang memerlukan penambahan aset bagi menghadapi musim banjir kali ini dan bekerjasama dengan pasukan bomber sukarelawan. Sebanyak 11 jabatan dan agensi terlibat dalam latihan antaranya Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Majlis Daerah Maran. Kuantan merekodkan penurunan kes demam denggi sebanyak 88.2% berbanding 2028 kes dalam tempoh 11 bulan yang sama tahun lalu. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, pengurangan kes denggi disebabkan aktiviti pembelian barangan terpakai menerusi trash to cash yang dianjurkan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp dengan kerjasama MBK. Menurutnya, pembelian barangan terpakai itu telah menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan perumahan mereka dapat dihapuskan. Katanya jika sebelum ini banyak barangan terpakai yang tidak diurus dengan baik dan ini antara punca peningkatan demam denggi di daerah Kuantan. Yang Hormat Datuk Hamdan berkata, pihaknya sentiasa melaksanakan tindakan penguatkuasaan menerusi pemeriksaan secara berkala di seluruh Kuantan bagi memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jelasnya, setakat 20 November lalu, sebanyak 15,220 premis telah diperiksa membabitkan premis barangan lusuh, kedai tayar, premis kediaman, kediaman terbiar, tapak pembinaan, kompleks perniagaan, kawasan industri, tanah lot kosong dan kereta terbiar. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.